nikmat yang kita dapat tu, ada satu nikmat paling istimewa, paling kemuncak, paling hebat. Namanya nikmat melihat wajah Allah. Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan termasuk prinsip-prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kewajipan mengimani bahawa kaum mukmin itu akan melihat wajah Allah di hari kiamat. Kita semua kena beriman. Sebab ada orang yang tak beriman. Tuan-tuan, kita semua mampu nanti untuk melihat wajah Allah di yaumul qiyamah. Sebagaimana diriwayatkan daripada Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Yang kedua, Imam Ismail bin Yahya Al-Muzani berkata, penghuni syurga pada hari kiamat nanti akan melihat wajah Rabb mereka, Allah Ta'ala. Mereka tidak merasa ragu dan bimbang dalam melihat Allah, maka wajah-wajah mereka akan ceria dengan kemuliaannya, dan mata-mata mereka dengan kurnianya akan melihat kepadanya dalam kenikmatan yang kekal abadi. Siapa tengok wajah Allah, dia sendiri akan jadi cantik dengan kecantikan Allah. Tuan-tuan, Ustaz Syamad, sehingga dia balik ke rumah dia, ahli rumah dia akan kata, abang, tadi abang keluar dah cantik, abang balik lebih cantik daripada tadi abang keluar. Kenapa? Sebab baru saja melihat wajah Allah yang maha cantik. Mana ya Syamad? Allahumma salli ala Syamad. Itu tuan-tuan, Nabi suruh kita minta jadi, kalau nak minta syurga, minta syurga Firdaus. Nak doa minta syurga Firdaus. Kita ni bukan layak pun tuan-tuan nak dapat syurga Firdaus. Lihat ni, syurga Firdaus tu milik para nabi, para rasul, waliullah. Tapi Nabi kata apa? Minta syurga Firdaus. Doa, ya Allah, kurniakanlah aku syurga Firdaus. Walaupun kita tak amal kita bukan macam mana pun, mudah-mudahan dengan rahmat kasih sayang Allah, Allah bagi kita yang tu. Sebab siapa dapat syurga Firdaus, dia syurga paling tinggi. Dan antara kelebihan syurga, penghuni syurga Firdaus, dia dapat pergi melihat wajah Allah sehari 2 kali, pagi dengan petang. Faham ni? Tuan-tuan. Demikian pula Imam Abu Ja'far At-Tahawi menegaskan prinsip yang agung ini dengan lebih terperinci dalam ucapannya, memandang wajah Allah bagi penghuni syurga adalah kebenaran, yakni yang wajib kita imani. Dan pandangan tanpa meliputi, yakni secara keseluruhan, dan tanpa bertanya bagaimana keadaan sebenarnya, sebagaimana disebutkan dalam kitabullah, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang mukmin itu pada hari itu berseri-seri kepada Tuhannya mereka melihat. Tentu ulama-ulama menyebutkan tentang kewajipan kita beriman kepada hari kiamat nanti kita mampu untuk melihat wajah Allah. Itu. Baik, sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tengok dalil Al-Quran. Macam mana sebut tentang sallallahu alaihi wasallam nanti kita akan melihat wajah Allah SWT. Melihat wajah Allah di syurga nanti adalah satu kenikmatan yang paling besar yang akan diperoleh oleh orang mukmin. Orang beriman akan melihat wajah Allah di akhirat, melihat secara langsung dengan mata kepala dia sendiri. Allahumma salli ala Muhammad. Sebagaimana mereka melihat bulan purnama atau melihat matahari pada siang yang cerah tanpa ditutup dengan awan. Tuan-tuan kena ingat, nanti di akhirat kita bukan tengok Allah berlapik. Kita bukan nak melihat nur Allah, kita akan tengok wajah Allah dengan mata kita sendiri nanti di akhirat. Ni. Sebab tu ulama-ulama tasawuf kata apa? Ni, anggota kita ni Allah bagi jadi ada tujuannya. Tangan ni Allah bagi jadi, tujuan dia ialah untuk memegang buah-buahan dan makanan-makanan dalam syurga. Kaki kita ni Allah bagi jadi untuk berjalan di taman-taman syurga nanti. Jangan buat sesuatu yang menyebabkan tujuan tangan ni tak tercapai. Tuan-tuan faham tak ni? Dia pergi buat sesuatu, tangan ni Allah buat ni nanti nak pegang buah-buahan syurga, tapi dia buat khianat kat tangan dia, dia tak dapat pegang buah-buahan syurga nanti di yaumul qiyamah, di akhirat. Kaki ni Allah jadi kaki ni untuk berjalan di taman-taman syurga yang indah.
tapi dia buat khianat kat kaki dia, akhirnya kaki dia tak dapat berjalan lagi. Dan mata yang Allah jadikan pada kita ni tuan-tuan, dia nak tengok wajah Allah nanti dalam syurga. Jangan buat khianat kat mata kita. Faham tuan-tuan? Baik, Ustaz Syamah. Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadatun wa la yarhaqu wujuhahum fatarun wa la dhillatun ulaika ashabul jannah salli ala sayyidina Muhammad hum fiha khalidun. Allahumma salli ala sayyidina. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik di syurga dan tambahannya. Ni ya. Orang buat baik nanti di akhirat Allah bagi dia syurga. Bukan setakat syurga, ada tambahannya. Dia panggil waziyadatun, ada tambahan. Dan muka mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula hina. Mereka itulah penghuni syurga, mereka kekal di dalamnya. Lalu kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'idi, bagi mereka yang baik dalam beribadah kepada Allah adalah husna, iaitu mendapat balasan syurga dan juga ziyadah, tambahan tadi. Allah kata orang buat baik ni Allah bagi dia syurga dan tambahan dia. Tambahan dia apa? Tambahan dia itu ialah melihat wajah Allah yang maha mulia dan mendengar Allah berbicara, mendapatkan redha-Nya serta meraih kegembiraan yang dekat dengan Allah. Tuan-tuan, waktu kita dalam syurga ni, waktu tu dalam satu riwayat kita duduk di satu tempat, nama dia Ustaz Samad, Ustaz Samad satu tempat, dihamparkan permaidani indah daripada syurga. Waktu tu kita dah siap dah, semua dah ready dah, semua ahli syurga berhimpun di satu tempat yang sama. Duk tunggu nikmat-nikmat. Waktu tu kita berjumpa para nabi. Para nabi naik atas mimbar baca kitab-kitab yang Allah turun kat dia. Hari tu kita dengar direct. Nabi Daud baca kitab Zabur, kita dengar Ustaz Jamal. Nabi Musa baca kitab Taurat, Nabi Isa baca kitab Injil, Nabi Muhammad SAW baca kitab Quran. Kita dengar. Seronoklah hari tu. Bagi pula makanan-makanan, pakaian-pakaian, kita dibagi cincin-cincin tertera nama-nama Allah, Asmaul Husna. Tuan-tuan, solat Syekh Muhammad, pelayan-pelayan rumah, seronok yang hari itu tak kerti nak cerita, kegembiraan, keseronokan. Lalu tuan-tuan sekalian, tiba-tiba terdengar satu suara di langit. Dia kata, wahai hamba-hambaku sekalian, kamu nak apa lagi hari ini? Kita tahu tu suara daripada langit tu, kita tahu tu suara Allah. Macam mana keadaan suara Allah? Tak tahu. Kita kata apa? Ya Allah, puas dah kami hari ini, seronok dah kami hari ini, seronok sangat dah hari ini. Kami nak redha-Mu ya Allah, kami nak redha. Dan ada benda yang aku nak bagi yang lebih istimewa daripada tu. Apa dia tuan-tuan? Tiba-tiba terbuka. Terbuka langit. Keluar wangi-wangian yang sangat istimewa, sangat sedap dah. Ya Allah, sedapnya masya-Allah. Terbuka lagi langit yang kedua tuan-tuan. Bila terbuka lagi kedua, waktu tu subhanallah, kita semua pertama kali dalam hidup kita melihat wajah Allah. Ya Allah, cantik masya-Allah tuan-tuan. Dan semua orang tu jatuh sujud kepada Allah, sujud. Allah kata, sudah, dah habis waktu sujud kamu hidup ni, sudah. Bangun kamu hari ini. Hari ini salli ala sayyidina Muhammad, hari aku nak bagi apa yang aku janjikan dulu waktu kamu hidup di dunia. Tuan-tuan, itulah kali pertama mungkin kita melihat wajah Allah. Tuan-tuan, nak dapat kenikmatan tu, tengok wajah Allah dengan mata kita kepala sendiri ni, syarat dia calonkan diri kita sebagai ahli syurga dulu. Faham tuan-tuan? Baik. Allah menyatakan, wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannya lah mereka melihat. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya terhadap ayat tersebut menjelaskan, orang mukmin akan melihat Tuhannya secara nyata dengan mata kepala mereka. Hal ini sebagaimana terdapat dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, sesungguhnya kamu akan melihat Tuhan kamu dengan mata kepala kamu sendiri. Allah berfirman lagi, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan dan langit bagaimana dia ditinggikan?
Tuan-tuan sekalian, apa kaitan ayat ni dengan ayat di atas? Ayat dia kata, ayat di atas dia guna apa tuan-tuan sekalian? Ila rabbiha nadhirah. Kalaulah perkataan nadhara itu lihat, nadhara itu melihat, kemudian digandingkan dengan ila salih ala sayyidina Muhammad, dengan maksud dia melihat Allah itu dengan panca indera dia sendiri tanpa berlapis. Macam Allah sebut dalam ayat tu, tidakkah kamu melihat unta? Melihat, Allah sebut afala yanzuruna ila ibilikai fakhuliqat. Jadi ayat ni menjadi dalil bahawa apa? Nanti di akhirat kita akan tengok Allah dengan mata kepala kita sendiri. Tuan-tuan sekalian, salli ala sayyidina Muhammad. Baik.